Thanks, Aisyah. Okay, so T1 sampai kat sini. Okay, saya tukar pen. Okay, ada resisten lagi tak? Dah sampai sini? Ada. Ada satu kat sini. Sampai sini, lepas tu dia ada lagi satu. Okay, so dah sampai conduction, dah lepas conduction. Ada lagi? Resisten? Ada. Satu lagi. T ambient. T ambient 2. Boleh? Boleh. Boleh. So, kita tandalah. This is R convection 1 contoh. Ni apa? Ni 1. So, R ni apa? R apa? R Conduction. conduction 1. This is R conduction 2. And this is R Convection convection tu. 2. Okay, so kita dapatlah maknanya Q dot equal to T ambient 1 tolak. Ada orang nak masuk ke? Ada orang mesej T ambient 1 tolak T ambient 2 bahagi dengan Diorang nak masuk. masuk. Yep. Okay, so R total dia apa? So R total basically equal to apa? R convection 1 tambah R conduction 1 Tambah R conduction tu. R Tambah R conduction 2 convection tambah Tambah R convection tu. R convection tu. convection 2. Okay, so R convection 1 ni macam mana kira? 1 over H2. H1, H apa ni? H1 eh? Okay, H1 H1 A. A. A, okay. R conduction macam mana kira? L1 over K1 A. L1 K macam ni? Over. L1 over. L1 over. L1 Over over K1A. A. K1 A tambah L L2 L2 K2 A last kali 1 over H2 A. H2A. A. A ni apa? Surface area kat mana? Area. Yang kita tak nampak ni kan? Lebar dia ni. Masuk. Betul. This is the surface area sebab Q dot from this direction. Okay. So dapatlah dah campur semua R total, dapatlah Q dot. Okay. Once kita dah dapat Q dot, kita boleh calculate any temperature. Maknanya let's say kita nak cari T1 dekat sini ataupun T2 dekat sini ataupun T3. Macam mana? Kita nak cari T1, T2, T3 ataupun temperature drop. Guna apa? Q dot R. Q dot. Q dot. Sebab Q dot sentiasa sama. It is a steady state process. Maknanya Q dot yang kita kira tadi ni, yang ni sentiasa sama. So maknanya base kepada Q dot ni, okay, base kepada Q dot ni kita boleh dapatlah. Contoh kita nak dapat T1 dengan T2. So masuklah T1 tolak T2. Bahagi dengan R apa? T1 ke T2 R apa? R conduction 1. R conduction 1. Okay, so dapatlah nak dapat T1, T2 adalah temperature drop dekat material number 1. Boleh? Samalah nak cari T2 ke 3, T3, T ambient 2, T ambient 1 to T1, T ambient 1 to T2. So boleh dapatlah dia punya temperature drop ataupun temperature lah yang kita nak. Boleh? Boleh. Okay. Now let's say for material 2 ni we have we have divided material 2. Anak saya nangis nak masuk bilik. Okay, okay, yang ni maknanya kat sini kita ada K2 and K3. Kalau macam ni macam mana? Maknanya dia ada Sekejap.
Okay, so kalau macam ni macam mana? Dia punya terma yang tu sama dengan apa yang you belajar dalam Jadi parallel. jadi parallel. Maknanya dia punya R tu samalah. Sekarang ni kita padam yang mana? Padam yang kita padam ni sebab dia dah jadi parallel. Allah. Tak nampak skrin dah? Tak. Tak nampak. Tak. So kita padam yang ni. Oh lama. Salah OneNote ni. OneNote. Okey, nampak Okay, nampak saya. Nampak saya. Okey, so kita padam. Dia tak boleh padam ah. Aduh. Last time we tried verification. Okay, sekejap OneNote saya crash. Okay, cuma sama, method dia sama, cuma dekat apa nama ni, dekat parallel punya circuit tu untuk dah. OneNote sekarang ni lately dia sentiasa crash. Saya pun tak tahu kenapa hilang semua dah. Okey, ada lagi. Okey, nampak Nampak saya. Nampak saya. Nampak saya. Okey. Bila? Okey. Tak berani dah nak padam. Tak payah padam. Okey. So kat sini saya buat tadi, oh ni Ni K2, dekat bawah ni ada K3. Okay. So maknanya ada dua K2 and K3 parallel circuit. So yang ni akan jadi K2, this is R conduction 2, and then dia akan ada R conduction 3. Nampak tak? Nampak saya, nampak. Nampak Okey, jap. Dia akan jadi Total nanti dia lain je saya. total dia jadi sini apa R conduction 2,
Ni R conduction 3 kan, base kepada ni. So R, kalau ingat lagi tak, you belajar ni basic lah, you punya basic parallel circuit ni, Kirchhoff law tu, you kena buat macam mana? 1 over R R23 R23 equal to 1 over R2 Plus 1 over R3. tambah 1 over R3. Macam ni je lah. You kena buat macam ni. So maknanya kalau R23 sama dengan R3 tambah R2. Jadi macam mana? Pakai formula biasa je. Ah. Yang R2 times R3 over R1. R3 plus R2. R2, R3, R2 tambah R3. Dia jadi macam ni lah. Dekat sini. So maknanya dekat sini R conduction 2 ni dia jadi R conduction 2, 3. 2, 3. Base kepada yang ni. Boleh? Boleh. Faham kan? Faham. Okay. So yang ni untuk plane wall. So kita pergi satu lagi untuk silinder. Sebelum kita pergi example. Untuk silinder kita pergi untuk silinder ataupun sphere lah. Okay. So contoh this is cylinder. You ada pipe. Okay. Pipe and then dalam ni ada steam ataupun apalah. Steam, biasanya steam water. Okay. Very high temperature. Flowing inside the pipe. Okay. So dia macam ni lah. Kalau kita tengok untuk 3D. So this is inner and then this is outer pipe. Okay. So R1 for the inner, R2 for the outer radius. Okay. So T1 and T2. Okay. By definition kita tahu Q dot equal to delta T over apa? R. R ni resistance lah. So for the resistance for this apa nama ni? Cylinder ataupun pipe sama, R resistance for the cylinder equal to apa? L kalau untuk plane L over K, KA, betul? Ni pun sama, L over KA, tapi sebab length dia tu, thickness dia tu kita kena integrate, which is ln R2 over R1. Okay, ln R2 over R1 ni, R2 tolak R1 bahagi dengan KA ataupun KA. So KA ni apa? Ln R2 over R1 K area. Area dia apa? Area yang tengok ni. Area dalam ni. Bukan surface area yang nampak ni. Bukannya pi d square over 4 ni. Area, surface area dekat tube ni. Macam mana area dia? 2 pi L. Sekejap Okay, so dah keluar dah, baby. Okay, ln R2 over R1
K which is inilah thermal conductivity sama kali dengan area surface area untuk silinder ataupun pipe 2 pi L. Length lah ni, length pipe ni. Okay, so yang lain semua sama. So maknanya Q dot conduction, Q dot kalau conduction lah, Q dot equal to T1 delta T apa tu T1 tolak T2 bahagi dengan R which is ln R2 bahagi dengan R1 bahagi dengan 2 pi LK, ataupun rearrange you akan dapat 2 pi LK T1 tolak T2 bahagi dengan ln R2 over R1. Okay, faham? Faham, sir? Ada soalan? Okay, so semua sama kecuali calculation of area. Okay, area panjang lebar yang ni area 2 pi L. Boleh? So samalah kalau di multi layer. Sorry. Ni kalau spherical, maknanya dia sphere lah, dia punya bulat, betul-betul bulat, bukan pipe ataupun silinder. Sama, cuma dia punya R spherical, R2 tolak R1 bahagi dengan 4 pi R1 R2 K. Boleh? So ni spherical kira macam bola kan? Bola. Kalau kita kalau kat sini kita jangan tengok apa tangki air bentuk bulat. Kalau kat overseas tangki air dia tu bulat, betul bola besar. So itulah dia punya application dia. Macam mana kita nak kira apa nama ni? Heat transfer semua tu. Boleh? Boleh. Jadi you ingat je lah, method ataupun approach sama dengan sekejap. Anak saya bawa emas ni. Sekejap. Sorry anak sekolah pukul 12.30 ni. Okay, so yang ni untuk spherical. So samalah kalau multi layer. Multi layer pun sama. For example, this one we have convection, which is the flowing fluid inside the cylinder ataupun pipe. Hello, dengar? So saya? Dengar, sir. Okay, so and then this is cylinder, which is pipe tu, thickness pipe tu. And then let's say contoh kalau kita nak keep the hot temperature, dia tak nak hot ataupun cold temperature, tak nak ditransfer keluar, kita akan tambah satu lagi insulator. So contohnya macam ni, dia ada satu, this is untuk pipe. Okay, and then dia tambah lagi satu insulator dekat luar ni, nak insulate
nak keep the hot temperature ataupun cold temperature dalam pipe. Okay, so kat dalam ni biasanya kita akan ada T ambient 1 H1. Okay, so this is R1, this is R2, and then this is R3. Okay, so dekat luar ni let's say kita consider dia punya T ambient tu dengan H2 dekat luar ni boleh? So let's say kita start dengan draw the thermal circuit. So kita start dengan T ambient 1. So kita pergi sampailah ni 1 ni. Oh jauh sangat ni. Tak apa. Ni T1. Okay. And then daripada T1 ke sini akan ada satu resistor. Okay. Sampai sini. Sini ke sini which is insulator, ada satu lagi resistance, and then last kali ada satu lagi resistance untuk convection which is T ambient. Okay. Ni apa? Ni R convection ke R conduction? Convection. Convection. Sebab dia ada pergerakan fluid dekat dalam tu. So R convection 1. So ni untuk pipe, untuk silinder ni Conduction. Conduction 1. And then insulator R Conduction 2. conduction 2. Last kali kat luar ni Convection. convection 2. Okay. So R total dia jadi macam mana? R total sama dengan R convection 1 tambah R conduction 1 tambah R conduction 2 tambah R convection 2. Okay, so R convection 1 ni apa? 1 over H1 A. A dia apa? 2 pi RL. R1 L. Okay, area 2 pi kali dengan L. Betul? Area bukan 2 pi R1 2 L. pi L, 2 pi R1. Sorry. Mana 2 pi R1. 2 pi R1L. tinggal. Ada R ingat. 2 pi R1 L. Okay. Conduction ln apa? Ln Ln T. R2 Ln total R2 over R1. R1. Yang ni baru 2 pi 2 pi LK. LK K1 contoh. So R conduction tu ln apa? Sini ke sini. Ln R R3 over R2. R3 over R2. 2 pi L 2 pi LK. K2. K2 ataupun K2 lah. R conversion tu 1 over H2 A. 2 pi apa? R apa? 2 pi R3. R3 L. Eh, So dapatlah R total. Boleh faham? So ni application dia untuk yang macam termos weh. Termos contoh. Kalau untuk engineering application inilah yang steam power plant tu yang dekat power plant nak generate electricity tu daripada coal power plant tu kan. Coal power plant tu dia bakar and then dia akan transmit the steam yang panas tu. So dalam pipe ataupun pipe tu silinder kan. Pipe dan kita kena insulate lah. Kena insulate keep the steam temperature tu sebelum dia masuk ke compressor. Sebab yang tu kita nak keep the pressure and then if you want to keep the temperature, so kita akan dapat very high compression power. So akan produce more power lah. So kalau dekat bangunan, contoh bangunan nanti bangunan dalam mall ke yang guna central aircon,
Dia memang ada piping system dalam tu untuk apa? Untuk cool, untuk cool temperature sejuk tu. Dia kita kena maintain that temperature. So yang tu pun sama application dia, insulator. Ada pipe, ada insulator. Boleh? Boleh je. Okay, very good. So yang sama multi layer. Okay, so kita buat you all buat, kita try buat yang ni dulu. Kita buat yang pipe dulu baru kita buat yang plane. Faham yang pipe ni dia lagi senang lah plane tu. Boleh? Try baca, fahamkan, list down all the data and then kita bincang. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so attendance saya letak dekat YouTube, YouFuture. You boleh tengoklah dekat, you boleh nanti boleh sign dekat YouFuture. Semua okay? Johanna, Denison, Aisyah, dua-dua Aisyah? Yes, sir. Ya? Yes, sir. Okay? Okay. Okay, ada soalan boleh tanya. Try buat dulu and then tengok dapat jawapan macam mana. Ingat resistor bukan ohm kat sini. Resistor bukan unit dia ohm. Tak payah letak tak apa unit resistor. Kita nak unit akhir tu, watts. Try buat dulu. Okay. Itu satu. Dah? Dapat jawab? Dia suruh cari apa ni? Determine the rate of heat loss. Q dot dah maknanya. From the steam per unit length of the pipe. Also determine the temperature drop across the pipe shell and also the insulation. Okay. Dapat tak? So saya ada soalan. Siapa? Siapa ni Aisyah? Apa? Untuk R2 dengan R1 maksudnya radius lah. Semua dia kena dalam meter ke? Semua unit pengiraan engineering dia kena meter. Sebab dia ada homogeneous. Dia tak kalau senti tu you kena kali dengan 10-2. Sentimeter tu kena tukar meter lah kali 10-2. Saya dapat negatif. R total ni. R total. Sepatut dia positif. Sebab kan soalan ni ada jawapan dah dalam nota ni. Saya ada notes. Tapi yang saya tengok dalam notes ni dia pakai dalam bentuk meter tau. Untuk R1 dengan R2 dia. Macam line 2.75 tu di dalam cm. Kalau ni tak apa. Yang tu tak apa sebab dia ratio kan. Sentimeter bahagi sentimeter, meter bahagi meter sama je. Oh, jadi kalau saya pakai cm pun tak apa lah yang tu. Dalam lawn. Tapi saya tak suggest macam tu lah. Kalau meter je lah semua. Barulah tak confuse. Dia engineering punya apa nama ni? You kena guna standard engineering approach. Bukan kepada SI unit and then semua guna SI unit. So takkan berlaku salah lah. Okay, so kita tengok steam at T ambient 1 320 degree C. Mana T ambient 1 kat dalam. Cast iron K80, Fusina D1. This is diameter, not radius. So given D1 is 5 cm. So kena bagi 2 kan? R1 sama dengan 2.5 cm ataupun tukar terus ke meter jadi 0.025 meter. 1, 2. D2 sama dengan 5.5 cm. So R2 sama dengan 0.0 berapa? 0275. 275 meter. Betul? Yes. So the pipe is covered with 3 cm thick glass. Ni covered with 3 cm thick glass wool insulation. Maknanya apa? 3 cm ni kat mana? Dekat glass tu. Insulator. So kalau macam ni Arman.
You kena ada schematic diagram lah. Okay, so ni R1. This is R2. 3 cm ni kat mana? Dekat luar. Luar ni. Ya. Dia kata thick, maknanya tebal. Tebal apa? Insulator ni, glass wool insulator ni 3 cm. So maknanya ni 3 cm. Ni tebal dia, thickness dia 3 cm. So R3 dia berapa? R2 tambah R3. R2 tambah R2 tambah 3 cm. ya. Jadi 5.5 tambah 3 jadi 8 point. Betul. 3 cm 0.03. Jadi 0.0575. Yes. R2 tambah 3 ya. 0.0575 meter. Okay, so kita ada R1, dah ada R2, dah ada R3. Okay. Insulator dah ada K, semua dah ada. Heat is lost to the surrounding at T ambient 2. So dia ada T ambient 2 which is 5 degree C. By natural convection and radiation will combine heat transfer coefficient H2 equal to 18 meter square degree C. Inside the pipe H1 berapa? H1 equal to 60. 60. T ambient 1 berapa? 32. 320 dekat dalam ni bukan kat luar, dekat dalam pipe. Okay, semua dah ada. Determine the rate of heat loss. Fine. Rate of heat loss from the steam per unit length, maknanya Q dot dia nak. Also determine the temperature drop across the pipe shell. Pipe shell ni antara R1 dengan R2. Ni satu. Delta T1. Satu lagi insulator. Insulator kat mana? T2 ke T3. Okay, so yang ni yang dia nak. Apa yang miss dalam ni? Apa yang dia tak bagi? Length. Length. So unit length. So maknanya kalau length is not given, we can just to simplify our analysis, we can just put length equal to 1 meter. Okay, so maknanya yang kita calculate ni berdasarkan length dia 1 meter. Okay, so maknanya kalaulah length dia 10 meter, jawapan yang kita dapat ni kali je lah dengan 10. So dapatlah jawapan untuk 10 meter. Boleh? So kita guna 1 meter je lah untuk simplify. Kita nak simplify kita punya analisis. Boleh? Boleh je, boleh. Soalan? Okay. Mana? Steam. Okay, kita nak cari Q dot. Kita tahu by definition Q dot equal to delta T bahagi dengan R total. Ataupun kalau sini dia ada T ambient 1 tolak T ambient 2 bahagi dengan R total. Boleh? So kita start dengan draw the thermal circuit. Dia dah draw kan ni. So kita ada berapa? Berapa resistor? 1, 2, 3. Ada berapa resistor? Ada 4. So 1, 2, 3, 4. So kita tahu kita ada 4 resistor which is kalau di sini 1, 2, 3, 4. So R first ni apa? Yang berarti ambient 1. Convection. convection. R convection 1. Kita namakan ni. Ni dalam pipe R conduction. R conduction 1. So ni R Conduction 2. sebab insulator, barulah R Convection 2. convection 2.
Okay, so nak cari R total kita tahu R convection 1 tambah R conduction 1 tambah R conduction 2 tambah R convection 2. Okay, so kita cari satu-satu lah. R convection 1. Okay, macam mana nak dapat R convection 1? 1 over H1 H1. A. Okay, so kat dalam kan satu H1 ni berapa? H1 tadi bagi berapa? H1 60 watt per meter square decrease. Area dia apa? 2 pi. Area dia 2 pi R apa? R1. R1 L. 2 pi R1 mana? Ni 0.025 meter kali dengan length. Length kita 1 meter kan, kita assume 1 meter. So kita akan dapatlah R convection 1. Berapa? Kosong poin 106. 0.106. Okay, so this is 1. So try kira R conduction 1. R conduction 1 apa? Ln apa? R2 over R1. over R1. Ln R2 over R1 bahagi dengan 2 pi L K1. R2 berapa? 0.0275 meter bahagi dengan R1 0.025 meter bahagi dengan 2 pi 1 meter. K1 berapa ni? K1 80. 80 je, 80. No. So dapatlah R conduction 1. Berapa? (0.19 times 10 to the power of negative 3). 0.019. 0.19. 0.19 kali 10 negatif 3. Ya. Semua dapat ataupun 0.0002 lebih kurang 0.002 lebih kurang 0.002. Sama dapat? Dapat saya dapat. Okay, so kira R conduction 3, R conduction 2 dengan R convection 2. So dapat berapa ni? Conduction 2, 2.34 F. 2.34 F. Untuk convection 2, 0.154. 0.154. 54. Okay, anda dapat jawapan lain selain daripada ni? Sama. Sama Okay, so buat campur je lah R total. So akan dapatlah R total kat sini. Berapa R total? 2.608. 2.608 degree C per W. Ada dapat jawapan lain? Sama, very good. So dapat T ambient 1 tolak T ambient 2. T ambient 1 is 320. 320 tolak itu 5.
bahagi dengan 2.608. So dapat apa? Satu 120.78. 120.78 watt. Maknanya untuk 1 meter, ada jawab yang lain? Sama ke? Sama bagus. Very good. 120.78 ataupun 121 watt. Maknanya yang ni lah Q dot for per meter length untuk 1 meter. So untuk 2 meter, you kali je lah dengan 2 meter. Sir, saya tak dapat R convection tu. Convection tu. Convection tu, apa dia punya unit, calculation dia 1 over H2A. H2 berapa ni? 18. 18. Area dia apa? 2 pi R3 apa? R3 0.0575. Oh, kali dengan 1 meter. Macam ni kan? Yes. So dapat 0.154 degree C watt. Dapat? Siapa ni? Syah? Syah? dapat dah sir. Okay, very good. Okay, so apa lagi dia nak? Dia dapat 120, dia nak temperature drop. Macam mana cari temperature drop? Delta T1 dengan delta T2 ni. Macam mana? T1 minus T2 over R convection 1. Betul. Maknanya kita tengok based pada definition equation, kita tahu Q dot dia sentiasa sama kan equation ideal, bukan ideal, steady state. So Q dot kita dah dapat ni. So kita tahu Q dot equal to delta T bahagi dengan R. Betul? So yang kita nak sekarang ni delta T1. So kita carilah. Maknanya delta T1 sama dengan Q dot kali dengan R mana? T1 ni kat mana? Antara R apa tadi? R conduction ke convection? Conduction dengan Convection. Conduction 1 ke tu? one. Convection 1. 1. So dapatlah temperature drop dia berapa? Temperature drop ni pressure different lah, T1 tolak T2 ni. Ni T1 tolak T2 temperature different. Difference. So dapatlah delta T1. Kalau delta T2 Q dot kali R apa? T2 convection 2. R conduction 2. So dapatlah delta T2.
Boleh? Oh, so dia memang pakai formula macam tu je kalau untuk cari yang delta T1 dengan T2 tu. Macam tu je lah. Formula asal dia. Formula asal kita untuk Q dot yang ni. Cuma kat mana kita nak tu? Kalau nak antara T1, T2 guna R1. Kalau T2, T3 guna R2. Macam tu. Sebab dia steady state. So kalau delta T3 tu macam mana je? Kalau dia contohnya delta T3. Delta T3. Dia nak kat sini. Antara T3 dengan T2. So tu guna yang ni lah. Sama kan? Delta T3 sama dengan ni. Q dot kali dengan R. R apa ni? R convection lah. R convection. Tu. So dapat lah. Okay. Temperature drop ni temperature different. Berapa perubahan temperature. So dapat apa? Delta T1? .02. 0.02 degree C. Delta T2? 284 degree Celsius. Okay. So you boleh tengok delta T1 antara pipe. Sebenarnya pipe tu dia dah isothermal. Dia macam dia dah good in conducting the heat. Sebab dia punya temperature drop tu very small. 0.02 degree C. Okay. Then kalau kita tengok dekat insulator ni, nama pun insulator very low thermal conductivity. Okay. So we can expect that a very high temperature drop. 284 degree C. Okay. Ada soalan? Ada yang tak dapat jawapan? Dapat je. Semua dapat? Dapat. Okay. So kat mana you tak faham lagi untuk chapter ni? Sebenarnya this is end of chapter 1. Chapter 1 sampai sini je untuk KJM 442. Minggu depan kita dah boleh masuk chapter 2. So saya slow sikit kalau nak determine temperature drop. Saya boleh sikit yang tu. Bab yang tu. Temperature drop tu sebenarnya dia equationnya daripada equation yang base equation yang kita belajar untuk thermal circuit ni. Base equation kita tahu the fundamental equation is for the thermal circuit is Q dot rate of heat transfer equal to delta T bahagi dengan R resistance. Okay. So delta T ni adalah temperature different, ada dipanggil temperature drop. Okay. Berapa perubahan suhu, berapa perubahan drop ni jatuh, berapa suhu drop from point 1 to point 2. So kalau kita nak cari temperature drop, once kita dah ada Q dot, once kita dah dapat Q dot, kita sentiasa boleh cari delta T ataupun kita sentiasa boleh cari T1, T2 ataupun T3. Okay. So maknanya daripada equation ni kalau nak cari temperature drop, delta T equal to Q dot kali dengan R ni. Delta T sama dengan Q dot kali dengan R. Okay. So R ni R resistant yang in which the temperature drop yang kita nak tu.
So kalau dia antara T1 ke T2, contoh ni T1 ke T2, resistance dia apa? Resistance dia adalah R1. So kita dapat T1 Q dot R1. Okay. Delta T1 ni apa? Delta T1 ni adalah T1 tolak dengan T2 lah. Q dot kali dengan R1. So contoh sekarang ni T1 kita tak ada kan. T1 is not given. Tapi kita nak tahu berapa temperature dekat surface ni. Surface temperature dekat surface, inner surface of pipe. Kita nak berapa temperature dekat dalam ni. So macam mana kita nak cari temperature dekat dalam tu? T1. Kita kena guna yang mana? Aisyah. Kalau T ambient 1 tolak T1? Betul tu. Maknanya kita guna T ambient 1 tolak T1 sama dengan Q dot. Ni R apa? Sini ke sini. R convection 1. R convection 1. Ni Q dot. So kita akan dapatlah T1. Sebab T ambient kita dah ada tadi. 320 degree. So kita boleh dapat T1. Degree C. Boleh? Syah? Boleh. Faham? Faham Orang lain? Adik? Faham saya faham. Okey. Yang lain? Faizal? Samson? Aisyah seorang lagi? Okay. Faham. Okey. Zarif? Jifari okey? Senyap hari ni? Okay, sir. Okay, very good. Johanna, Lily, Akmal. Boleh Yes, sir. Okay, very good. Boleh, sir. Boleh. Okay. So, kita jumpa hari Khamis. Hari Khamis nanti kita buat tutorial. Tutorial kat, you dah ada ke soalan tutorial tu? Belum. Dah pernah bagi ke? Dah bagi. Ha? Dah bagi dah. Okay, so you try buat and then kita discuss. Buat semua lah tu. Yang ni untuk chapter 1 saja ni. Buat and then kita discuss. You all buat and then kita kalau ada yang tak faham je baru saya tunjuk. Kita check jawapan. Alright. Boleh, sir. Okay, very good. Ada soalan? Kita 1:30. Kita ada kelas lagi pukul 2? 3 hari ni? Tak ada dah. Video. Cancel. Video. So kalau tak ada apa-apa kita habiskan sini lah. So nanti bulan puasa pun selamat puasa dulu saya nak ucap.